Ibadah itu berhasil setelah seseorang itu mengenal Tuhan penciptanya yang berhak untuk dihadapkan ibadah kepada-Nya.
syarih, maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepada-Nya. Jadi apabila Allah Ta'ala telah membukakan kepada seseorang itu satu jalan untuk bermakrifat. Jadi makrifat yang di sini, makrifat di sini yang dikehendaki adalah makrifat secara ihsanuddin. Makrifat secara pandangan mata hati, menerusi zauk rasa hati, atau juga dinamakan sebagai wujudan, apa yang didapati diperolehi oleh mata hati manusia. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada manusia suatu pintu bagi makrifat ini, maka tidak usah kau menghiraukan berapa banyak amal perbuatanmu. Jangan kau kaitkan dia dengan amal perbuatanmu, kerana makrifat itu adalah semata-mata kurnia Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun menurut disiplin ilmu sufi, untuk mendapatkan makrifat ihsanuddin ini, orang perlu berusaha dan bermujahadah dengan tekun beramal. Dan ia adalah laluan untuk orang mendapat makrifat jenis ini. Sekalipun begitu disiplin ilmunya, namun hakikatnya memperolehi makrifat itu adalah semata-mata kurnia Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh ingin mengingatkan kita hakikat ini, supaya kita tidak tersalah perasaan, tidak tersalah tanggapan, sehingga kita bergantung kepada amal, sehingga kita melihat semua itu hasil dari amal, sehingga kita beramal andai kata belum diperoleh semua itu, lalu itu menjadikan kita kecewa dan bermacam-macam. Semua ini adalah hasil daripada tanggapan yang salah terhadap bagaimana makrifat itu diperolehi. Maka Syekh ingin memberikan kita panduan dalam perkara ini, untuk menyedarkan dan untuk menyelamatkan kita supaya tidak tersalah pegangan dalam perkara ini. Lalu dinyatakan dalam kalam hikmat ini bahawa apabila Allah membukakan pintu makrifat kepadamu, jangan kau fikirkan, usah kau hiraukan betapa banyak amalmu itu. Lebih-lebih lagi amal seseorang itu masih sedikit di kala itu. Maka jangan dia rasa gelisah, jangan dia rasa bimbang. Kenapa? Kerana semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil daripada amal perbuatannya. Di dalam hadis ada dinyatakan, lan yunji ahadakum amaluh, selama-lamanya amal seseorang itu tidak dapat menyelamatkannya. Yani amal kita tidak dapat menyelamatkan kita, apatah lagi untuk mendapat habuan itu dan ini. Bukan dengan amal kita. Maka demikianlah Syekh ingin menyedarkan kita, memahamkan kita hakikat ini. Lalu didatangkan kalam hikmat. Meskipun masih sangat sedikit amal kebaikanmu, sekalipun amal yang kau lakukan itu masih sedikit, tapi Allah Ta'ala sudah membukakan pintu hatimu, lalu mendapat sebahagian daripada makrifat-makrifat itu, maka jangan kau memikirkannya, jangan kau merasa runsing terhadap perkara itu, jangan rasa bimbang lalu menyangka yang bukan-bukan dalam perkara itu. Sebab makrifat itu suatu kurnia pemberian langsung daripada Allah. Makrifat ini adalah hasil kurnia Allah. Ia adalah nur yang dicampakkan Allah ke dalam hati yang akan membuka hijab-hijabnya.
Kadang-kadang seseorang yang masih bergelimang dalam maksiat mendapatnya. Kadang-kadang ahli ibadah yang sedang tekun beribadah mendapatkannya. Tidak menentu. Tidak menentu keadaan dan siapa yang mendapatkannya. Ia adalah semata-mata kurnia Allah ke dalam hati orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali menamakan ini sebagai nur samawi, yakni cahaya yang datang dari langit, dari atas, mengisyaratkan kepada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak dilihat kepada ayat-ayat Al-Quran berkait dengan nur yang menjadi punca bagi makrifat ini, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka sesiapa yang dilapangkan hatinya untuk menerima Islam, dibukakan hatinya, lalu dapat menerima sebenar-benarnya Islam itu dengan arti yang begitu luas, maka itulah artinya orang itu sedang berada dalam cahaya pertunjuk dari Tuhannya. Ala nurin min rabbi. Orang ini berada di atas cahaya dari Tuhannya. Perkataan ini masih samar-samar, kerana cahaya menurut bahasa kita, apa yang kita faham seperti cahaya matahari, cahaya lampu dan sebagainya. Sedangkan perkataan nur dalam ayat ini tidak bermaksud itu. Maka kerana itu Nabi memberikan tafsiran untuk memberikan kefahaman kepada para sahabat mengenai hakikat nur ini. Lalu kata Nabi, inna nura idza dakhala al-qalba infasakha wa ansharaha. Nur hidayat Allah ini apabila menembusi tirai-tirai hati manusia, memasuki hati nurani manusia, lalu apa yang terjadi? Infasakh, akan terbuang kekaratan dan kekotorannya, akan terbuang penyakit-penyakit hatinya, sifat-sifat mazmumahnya, hijab-hijab nafsaninya itu akan terbuang apabila nur ini memasuki hati manusia. Terbuang kesombongannya, terbuang kedengkiannya, terbuang segala macam sifat-sifat buruknya, terbuang ketamakannya, terbuang dorongan hawa nafsu yang tidak dapat dikawalinya, dan semua itu terbuang apabila nur ini memasuki hati. Lalu setelah ini terjadi, apa pula yang terjadi? Wansyaraha, lapang dan terbuka pandangan hati nuraninya, yang selama ini disempitkan oleh segala macam sebab musabab. Dikala nur memasuki hati, mata hatinya menembusi tirai alam tabi'i ini. Kalau selama ini kita disekat, jiwa kita dibelenggu, disekat oleh segala macam sebab musabab, sebab-sebab kekayaan, sebab-sebab kesihatan, selalu membelenggu fikiran dan hati perasaan kita, sehingga kita terdendeng daripada empunya yang asal, yang memberikan Allah, yang menyihat dan menyembuhkan Allah. Terlupa kita kerana asbab ini mendendeng hati. Lalu setelah jiwa mendapat nur ini, terbuang semua ini, manusia melihat hakikat yang sebenar. Hanya Allah, hanya Allah, tidak ada yang lain. Maka demikianlah wansyaraha, lapang hati manusia. Maka itulah yang dijelaskan oleh Nabi SAW mengenai hati yang mendapat nur, yang membawa kepada makrifat ini. Makrifat yang sedang dibicarakan oleh Syekh dalam kalam hikmat ini. Tapi yang itu pun barangkali masih ada yang samar-samar, sehingga sahabat bertanya, hal lidzalika min alamah, apakah ada tanda-tandanya bagi orang yang mendapat semua itu? Nabi memberikan suatu kekunci, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal istidadu lil mauti qabla nuzulil maut. Demikianlah alamat-alamat yang dijelaskan oleh Nabi
mengenai orang yang mendapat nur ini. At-tajafi an daril ghurur, mula menjauhkan diri daripada dunia yang penuh tipu daya. Yang ini hasil daripada hati yang melihat hakikat bahawa kehidupan akhirat yang kekal, Allah lah yang sebenar. Makhluk ini bergantung kepadanya, tidak ada apa-apa, tidak ada itu, tidak ada ini, hanya sementara. Sedar hatinya melihat hakikat ini, terlihat di mata hatinya. Segala macam yang menjadi kegilaan manusia, yang menjadi pengejaran manusia, diketahui dan dilihat hakikatnya. Semua orang akan mati, semua harta akan musnah, semua pangkat akan berakhir, semua kemegahan akan berakhir. Dia melihat semua ini. Lalu timbullah at-tajafi an daril ghurur. Dia mula menjauhkan hati daripada dunia yang penuh tipu daya. Bukan meninggal dunia dan bukan pula meninggalkan dunia. Taklah siapa meninggal dunia pula mati pula dah, tidaklah begitu. Tidak pula dengan arti meninggalkan dunia, tidak, kerana masih hidup di dunia. Tapi kiblat hatinya, tumpuan hatinya, taklukan hatinya tidak lagi berkiblatkan kepada dunia, tidak lagi dikuasai oleh dunia. Tawajuh hatinya mula berhadap kepada Allah, mencari redanya, melihat kepada tajaliatnya, bergantung harap hanya kepadanya. Maka demikianlah hati yang mendapat kesedaran, dan inilah jiwa yang bijaksana. Itulah yang menjadikan orang cerdik dan bijaksana. Wal inabatu ila daril khulud, dan mula cenderung untuk kembali kepada alam akhirat yang kekal abadi. Yang kalau selama ini ibadahnya itu dilakukan kerana sebab yang bermacam-macam, kerana tradisi, kerana malu dipandang orang, kerana lepas batuk di tangga, itulah rupa ibadahnya sebelum ini. Tidak fokus, bahkan didorong oleh sebab yang macam-macam. Ada didorong oleh sebab ingin memperlihatkan kepada manusia, ada didorong oleh sebab-sebab keduniaan, dan bermacam-macam. Solat untuk menjaga kesihatan, secara kebetulan memang sudah dikaji solat itu ada sumbangan dalam kesihatan, lalu itu menjadi dasar solatnya. Itulah menjadi sebab dia memperbanyakkan solat. Sudah lari pandangan, sekalipun dia mendapat manfaat, tapi hatinya sudah menyimpang. Puasanya itu yang menjadi dorongan utama untuk puasanya itu untuk menjaga kesihatan dirinya supaya tidak sakit itu, tidak sakit ini. Sekalipun benar dari aspek ilmu perubatan bahawa dia menyumbang ke situ, puasa itu menyumbang, tapi meniatkannya itu ada satu kesilapan. Memperoleh hasilnya itu memang itu tidak dapat dielakkan bagi orang yang mengamalkan. Jadi kalau selama ini ibadahnya itu hanya seperti itu sifatnya, maka setelah mendapat nur ma'rifat ini, al-inabah ila daril khulud, mula menjadi fokus. Solatnya diperbaiki, ibadah-ibadah lain dipelajari supaya membetuli hukum-hukum fiqahnya, supaya memenuhi kehendak-kehendak tasawufnya, dipelajari, diusahakan, mula bersedia. Kalau selama ini dia menghimpun dunia semata-mata untuk dunianya, sekalipun kalau difikirkan secara waras, hanya satu juzuk saja yang akan digunakan dari dunia yang dihimpunkannya itu. Tapi kerana nafsu, semuanya itu hilang dari pandangannya. Tapi setelah mendapat nur hidayat ini, dunia yang dimilikinya itu diguna pakai untuk dimanfaatkan, dan memang bermanfaat untuknya, memang bermanfaat. Maka demikianlah hati manusia yang mendapat nur hidayat ini. Wal istidadu, yang ketiga, istidadu lil mauti qabla nuzulil maut, dan bersedia untuk menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Kalau selama ini tidak diingati langsung kematiannya, kalau ingat pun sekali-sekala bila ada kawan-kawan dia sama umur mati, ingatlah sekejap. Kalau tidak, bahkan kadang-kadang sudah berada di atas kubur pun masih berbicara urusan-urusan lain, tidak mengingatkan kepada kematian. Namun setelah mendapat nur hidayat ini,
jauh dari kuburan pun teringat persediaan untuk menghadapi kematian, lalu mencari bekal untuk itu. Banyaklah hal-hal yang selama ini dikumpulkan kerana nafsu mula digunakan dan diambil kira untuk manfaat selepas kematian. Maka demikianlah beberapa alamat yang ditunjukkan oleh Nabi, orang yang mendapat nur hidayah petunjuk yang membawa kepada makrifat ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, yakni hadis kudusi, apabila aku menguji hamba-Ku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula, yakni dari sebelumnya, dan ia boleh memperbaharui amal sebab yang lalu telah diampuni semuanya. yakni salah satu daripada cara Allah Ta'ala memberikan makrifat kepada hambanya adalah menerusi ujian-ujian kehidupan. Pelbagai cara Allah Ta'ala memperkenalkan rahsia dirinya kepada manusia. Ada kalanya menerusi pemberian nikmat-nikmat, dan ada kalanya menerusi bala dan ujian. Maka segolongan manusia ada yang lebih bermanfaat dengan cara ini berbanding yang lain. yakni dengan cara-cara yang lain barangkali tidak menyampaikan ia kepada makrifat, tapi dengan cara disusahkan dia akan dapat mengenal Allah. Dan ada segolongan manusia seperti ini. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa bila Allah Ta'ala menguji seseorang hamba itu, lalu dia mengeluh, lalu dia tidak mengeluh, bahawa orang ini akan mendapat satu fadilat yang besar. Antaranya diberi keampunan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang ingin dijelaskan menerusi perkara ini, menerusi apa yang diriwayatkan ini, betapa salah satu daripada caranya Allah Ta'ala mendekatkan hambanya itu dengan cara ujian. Salah satu caranya. Tapi tidak semua orang seperti ini laluannya. Ada cara yang berbeza-beza. At-turuku ilallahi ka'adadi anfasil khalqi, kata ulama ahli tasawuf. Jalan-jalan menuju kepada Allah itu sebilangan nafas makhluk. Begitu banyak caranya dan tidak sama. Maka salah satunya dengan cara ini diperpayahkan, dipersusahkan, sehingga akhirnya dia menjadi dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, lalu memperoleh sebahagian daripada rahsia makrifat menerusi cara ini. Ketahuilah bahawa ujian Allah itu ada 3 macam. Supaya kita mengetahui orang yang bagaimana ujian itu menjadi laluan yang mendekatkan. Apakah semua orang yang teruji seperti ini? Tidak juga. Kerana ada ujian itu tidak seperti ini. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, bahawa ujian itu ada 3 macam, dan untuk kelompok manusia yang berbeza. Ada kalanya ujian itu adalah untuk kehinaan semata-mata, ihana. yakni Allah Ta'ala mendatangkan musibah, mendatangkan kepayahan yang itu ternyata akan menjadikannya terhina, menjadikannya berada dalam kesukaran, kepayahan dan kehinaan. Dan ini memang betul-betul bala. Bagaimana kita ingin mengenali bahawa ini adalah suatu bentuk ihana? Pertama sekali, orang yang mendapat ujian ini hilang puncanya, hilang kesabarannya, apatah lagi hilang redanya. Dia hilang pedoman.
tidak diberi kesabaran, banyak keluhannya, banyak bantahannya terhadap qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan ehwal dirinya itu sebelum itu dipenuhi dengan hal-hal yang melibatkan dosa dan kesalahan. Maka kalau kita mendapati sesuatu musibah terkena pada seseorang atau suatu kaum atau suatu masyarakat yang ehwal mereka itu berada dalam kemaksiatan, dan apabila menerima musibah ini mereka hilang pedoman, tidak ada kesabarannya, banyak merungut dan bantahannya, tanda itu suatu kehinaan, ihana. Tapi sekiranya sesuatu musibah itu menimpa seseorang atau suatu kaum, lalu diberikan orang itu kekuatan untuk bersabar menerima kepayahan, perih terasa, tapi dapat bertahan. Orang sabar ni orang yang menerima, bukan rasa tak perih, mengalir air mata kadang-kadang, tapi terima seada-adanya qada-qadar, sekalipun sangat sedih, sekalipun rasa kecewa, tapi menerima kenyataan itu, bertahan. Itu manzilah sabar. Maka mana-mana orang yang dimusibahkan atau sekelompok manusia dimusibahkan, mereka ini menerimanya, ketetapan Allah ini, udugan Allah ini dengan penuh kesabaran, sekalipun dengan merasa perih dan sebagainya. Maka itu bertukar wajahnya menjadi kafaratuz dzunub, penebus dosa, penyuci jiwa. Itulah tandanya Allah Ta'ala ingin menyuci orang itu, memberi persediaan kepada orang itu untuk menjadi lebih dekat kepadanya, menjadikan seseorang itu akan terarah kepadanya. Dalil dan alamatnya, orang ini bila dimusibahkan menjadi dia semakin dekat, doanya menjadi semakin khusyuk, ibadahnya ditambahi. Itulah alamat-alamat. Maka sesiapa yang seperti ini, apabila dimusibahkan, diberi kesabaran, tanda itu Allah Ta'ala sayang kepadanya, bahawa itu adalah suatu penyucian dari Allah untuk dibersihkan. Namun kadang-kadang musibah ini juga terkena pada orang-orang yang bertaraf arif, orang soleh, ahli ibadah. Mereka juga terkena musibah-musibah ini. Lalu musibah ini terkena pada mereka ini, bagaimana kedudukannya? Apakah juga untuk suatu bentuk kehinaan atau bagaimana? Kata Syekh, mana-mana musibah yang menimpa seseorang yang seperti itu, orang yang berada dalam ketaatan, berada dalam makrifat, berada dalam kezuhudan, lalu bila ditimpa musibah ini diberikan redha, alamatnya redha. Beza antara sabar dengan redha, dua-dua menerima adanya qada ketetapan Allah. Yang pertama dengan keperitan, yang kedua dengan kegembiraan, kesenangan. Tak ada apa satu, redha namanya. Maka sesiapa yang diberikan, ditimpa musibah, diberikan redha, sedangkan ehwal dirinya itu berada dalam ketaatan, itulah rafu'ud darajat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, untuk diangkat darjatnya di sisi Allah. Orang ini akan diangkat darjat. Itulah alamannya, dia akan diangkat darjatnya. Tuan guru kami menyebut, dia kata, apabila ada orang bersungut merungut tentang banyaknya ujian, dugaan, lalu kata tuan guru kami, kata nista manusia itu adalah baja, katanya. Baja. Sebagaimana pokok itu menjadi subur dengan baja, yang kita tahu baja ni tak ada bau wangi. Tak ada bau wangi. Tak tahu lah zaman ni ada bau wangi baja pun. Tai lembu, tai ayam, tai kambing, dan bermacam-macam jenis-jenis baja-baja tu semuanya bau dosa belaka. Maka begitulah tuan guru kami memberikan tamsilan. Tuduhan orang, kata nista orang, tomahan orang, semua itu macam baja yang dia akan menyuburkan. Jadi hal ini akan menyuburkan sekiranya berada pada tempatnya.
berada pada tempatnya, sesuai pada orangnya. Tiada seumpama baja. Sebab itu kadang-kadang kita ni tak cakap agak dengan orang buat cerita bukan-bukan. Ada je manusia ni, mulut manusia ni. Kadang-kadang kita rasa suka seorang mengenai hal ehwal zaman sekarang. Orang ni cerita begini, orang ni cerita begini. 10 orang cerita, 10% cerita macam-macam. Lebih-lebih lagi apabila seseorang itu berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi soleh. Ada je mulut-mulut orang duk kata mulut tu begitulah, beginilah, macam-macam. Ada je cerita. Kadang-kadang tak masuk akal cerita-cerita tu. Orang sakit, yang kita rasa sakit hati pula kadang setengah sakit hati juga kadang-kadang. Orang caja. Itu yang jadi pelik. Yang caja tak sekarang. Nak kata ke mana? Macam-macam mulut manusia ni. Lalu atas dasar itu teman guru kami kata, sabar, baca katanya. Biarkan. Asalkan kita tak gitu sudah. Asalkan kita tidak seperti yang dikatakan orang. Tapi kalau betul apa yang orang kata itu sebagai ingatan untuk kita supaya memperbaiki. Tapi kalau tidak, itu adalah baca. Kata penyair, "Idza arada Allahu nashra fadilatin tuwiyat atahalaha lisan hasudi." Apabila Allah Ta'ala ingin memasyurkan suatu fadilat kelebihan seseorang yang terselindung, yang tersembunyi, lalu disediakan untuknya lidah-lidah yang suka kata nista kepadanya, promosi percuma. Cuma kita kadang ada apa nak tahan dengar kan, dengar tak tahan juga kadang-kadang. Tapi sebenarnya promosi, tak payah bayar elang. Orang ni bawa cerita, orang ni bawa cerita, nanti orang cerdik tahulah untuk menilainya. Tapi malangnya hal ini susah kita nak terima juga kadang-kadang. Tapi itulah dugaan kehidupan. Diriwayatkan Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah menurunkan bala ujian kepada seorang hamba. Maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Yani belum aku berikan apa yang dimohonnya, menurut apa yang dimohonnya itu. Akhirnya ia mengeluh. Akhir sekali sampai su juga tak tahan juga sikit, mengeluh juga dia. Maka aku berkata kepadanya, "Hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru bala itu mengandung rahmatku?" Jadi rupa-rupanya Allah Ta'ala mengekalkan dia atau membiarkan seketika dia berada dalam kepayahan, sebenarnya ingin memberikan kepadanya suatu rahmat yang belum sampai masanya untuk diberikan. Tapi malangnya dia mengeluh dulu. Keluar. Tanda seseorang arif itu adalah tidak mengeluh apabila mendapat ujian. Susah. Jadi kalau ada orang mengaku Tok Wali, mudah-mudahan tengok waktu-waktu dia payah ke mana. Mana-mana mengaku Tok Wali besar, makam itu, makam ini wali besar-besar, tengok macam mana kalau dia dikritik, macam mana kalau dia dikata yang bukan-bukan. Itu baru sesuatu yang menyakitkan dari segi suara baru. Lalu bagaimana kalau disakitkan secara fizikal, tengok bagaimana kalau dia banyak mengeluh. Kadang-kadang tak benda-benda lagi mengeluh dah, tanda sangat jauh, masih jauh. Kerana tanda kearifan tidak mengeluh. Nabi Allah Zakaria ketika bersembunyi dalam batang pokok, lalu ditunjukkan perca kain dan orang Yahudi yang mengejarnya nampak dan digergaji. Mula-mula kena gaji, dia mengeluh sekejap. Lalu datanglah firman Allah, kalau kau mengeluh, darjatmu akan jatuh. Sampai begitu, sehingga dia tidak mengeluh, tak bersuara, diam sampai dia mati. Dan kita tidak seperti itu, tapi nak menyatakan setiap orang ada maqam dia, ada kedudukannya sesuai untuknya.
Dan kita taklah jadi masalah. Mengawal pun tak apa kita ni. Tak jadi ke masalah. Tapi orang yang arif begitu kedudukannya. Sampai sakit pun tak mengeluh. Bagi orang yang berada pada makamnya. Kerana dengan segala kelakuan kebaikanmu, kau tak dapat sampai ke tingkat yang akan aku berikan kepadamu. Yani ada kalanya amal-amal ibadah yang kita lakukan itu tidak membawa kita mencapai suatu tingkatan yang akan diberikan Allah. Yang menyampaikan kita ke situ bagi sesetengah orang adalah dengan jalan ujian kehidupan. Ada orang seperti ini. Bahkan di kalangan awliya ada yang diuji Allah dalam masa yang sangat panjang, bertahun-tahun, sehinggalah fana dari dalam hatinya itu, keakuan dirinya itu, barulah dipindah ke makam-makam kewalian yang lain. Ada kalanya. Karena kalau tidak seperti itu, kadang-kadang orang itu boleh jadi rasak dengan kebaikan dirinya. Lalu didatangkan Allah ujian-ujian untuk supaya dia berada pada tahap benar dalam meyakini tauhidul af'al, yakni keesaan Allah dalam segala perbuatannya. Ada sampai begitu. Diuji sampai tahap lenyap dari dalam hatinya itu keakuan dirinya, sehingga hanya merasakan Allah, barulah dinaik darjah ke tingkatan-tingkatan wali yang lain. Sampai begitu. Maka dengan bala itulah kau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab ujian itu, engkau semacam dilayakkan untuk mencapai suatu tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan cara-cara lain barangkali engkau tidak akan memperolehinya. Maka demikianlah Syekh ingin mengajarkan kita beberapa rahsia di sebalik ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya supaya kita memahami hakikat itu, supaya kita berada pada lorong yang betul di saat kita menerima dugaan hidup. Supaya jangan kita berada pada bahagian orang yang jenis yang pertama yang disebutkan tadi itu, bala yang mendatangkan kehinaan. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian kata Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari pada kalam hikmat yang ke-9, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Beraneka warna jenis amal perbuatan, kerana bermacam-macam pula pemberian kurnia Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Dalam kalam hikmat ini, Syekh ingin menjelaskan kita tentang kepelbagaian watak dan kecenderungan seseorang itu dalam amal kebaikannya. Ternyata bahawa ia berpunca daripada berbagai-bagai dan berbeza-bezanya ahwal yang dirasakan di dalam hati. Kalam hikmat ini memberikan kita suatu gambaran bahawa gerak zahir kita adalah hasil dari gerak batin kita. Innamal a'malu binniyat. Itulah hadisnya. Segala amal manusia itu adalah berasaskan niatnya. Yani gerak batinlah yang akan menggerakkan gerak zahir kita. Itulah dasarnya. Lalu di alam tasawuf, seseorang itu dijadikan berkecenderungan secara berbeza-beza, watak yang berbeza-beza, dan itu berpunca daripada perbezaan ehwal yang ada dalam hatinya. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu Isya, dan insyaAllah akan disambung syarah kalam hikmat ini pada minggu-minggu yang akan datang.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.